Assalamualaikum dan selamat sejahtera para penonton sekalian. Bertemu sekali lagi dalam siri Motivasi Pagi. Bersama saya hari ini membincangkan tajuk yang menarik, yaitu menangani tekanan dalam keluarga. Kalau kita memahami makna tekanan, artinya apa saja perasaan yang membuat kita tidak selesa. Apa saja fikiran, apa saja sentuhan yang membuat kita tidak tenteram. Itu yang kita namakan tekanan ataupun stres. Artinya kita katakan tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak mengalami tekanan. Sama ada dia akan mengalami tekanan positif ataupun dia akan menangani tekanan negatif. Jadi apa yang kita nak kongsi hari ini ialah bagaimana agaknya kita nak mengenali stres yang positif dan ataupun kita katakan apa yang dikatakan stres ataupun tekanan. Bagaimana orang yang berada dalam tekanan atau dengan dan seterusnya kita akan bincangkan bagaimana agaknya untuk kita mengenali diri supaya tekanan yang negatif akan menjadi positif. Karena kita dapat tahu bahawa tidak ada orang dalam dunia yang terlepas dari sentuhan cengkaman tekanan ini. Maka melihat pada kehidupan kita dalam keluarga ataupun di rumah, kita katakan kadang-kadang kita kata tekanan berpunca dari keadaan hidup. Sama hidup kita terlalu susah, sama ada kita terlalu senang, ada hidup kita terlalu miskin atau terlalu kaya. Bermakna stres ada pada orang kaya, orang miskin, orang sederhana dan orang yang menderita, sah-sahlah. Dan kita kata punca utama kekeluargaan. Kalau kita melihat bilangan ataupun nisbah orang stres, kalau ada 3 orang stres, 2 tu mesti orang perempuan, 1 tu orang lelaki. Ini bermakna dari segi nisbahnya, kalau berkaitan dengan keluarga, wanita lebih tertekan atau lebih banyak menerima tekanan-tekanan negatif kerana tugas mereka di rumah merupakan tugas mereka memegang peranan yang paling besar di rumah. Kalau kita teliti, kita katakan ada orang stres sebab kerja rumah, suri rumah, banyak kerja. Ada orang stres kerana banyak kerja di pejabat. Ada orang stres kerana banyak masalah dalam keluarga. Ada orang stres kerana keuangan. Ada orang stres kerana orang gaji. Ada orang stres kerana tugas yang dia buat tu sangat rutin. Ada orang stres kadang-kadang kita kata pindah rumah pun orang stres. Kerana pindah rumah kita ataupun tekanan. Mengalami tekanan artinya kita merasa terkongkong, terperangkap, terpelosok dalam keadaan tidak gembira. Itu yang pertama. Kalau perempuan dah merasa, atau tuan-tuan dan perempuan penonton sudah merasa tak boleh ketawa atau susah nak ketawa, bermakna anda sudah terperangkap. Dan tanda-tanda lain yang anda sudah stres, pertama anda sakit kepala, kedua anda tak boleh gelak, ketiga anda rasa sesak nafas, kemudian anda rasa senang nak marah, dan seterusnya anda tak boleh buat fokus ataupun tak boleh beri tempuan, ataupun secara fizikalnya anda rasa letih, lesu, malas berfikir, malas bertindak membuat kerja baru, kemudian kita kata tidak berminat dengan hubungan seks, misalnya kalau suami isteri, atau yang dikatakan hidup dalam keadaan yang pasif ataupun lesu, ataupun yang kita katakan tidak bersemangat. Jadi orang yang mengalami tekanan ini harus dibantu secepatnya. Kadang-kadang mereka tidak perasan, kadang mereka tidak faham ataupun tak sedar yang mereka sudah terperangkap dalam tekanan. Jadi kita kata tekanan positif itu, tekanan ada yang positif negatif. Kalau kita kata seorang ibu yang menjadi, kita kata ibu di rumah, kalau dia tak masak, anaknya tak makan, maka dia memasak itu disebabkan oleh saya masak untuk anak saya. Itu tekanan positif. Bermakna dia membuat keadaan, membuat kita kata tindakan-tindakan itu untuk mengembirakan orang lain. Tapi harapannya kita nak dia juga gembira. Kalau dia membuat untuk orang lain tetapi dia tidak gembira, bermakna tekanan negatif. Saya terpaksa masak, saya terpaksa hantar anak, saya terpaksa basuh, saya terpaksa melayan itu, melayan. Itu bermakna kita sudah dalam keadaan tekanan yang sangat tinggi. Maka kalau tidak dibantu, dia akan susah ketawa, dia akan susah untuk mesra, dia akan susah untuk puji dan menghargai orang lain. Kalau saudara-saudari atau tuan-tuan dan perempuan sudah terperangkap dengan perasaan-perasaan ini, bermakna tekanan sudah menguasai anda, terutama tekanan negatif. Tekanan, kita kata tekanan positif apa? Kalau kita ahli sokan, kita nak berlumba nak dapat nombor 1, maka itu tekanan positif. Maknanya kita menggunakan kekangan-kekangan itu untuk membantu, membina dan mengejar satu kejayaan.
Oleh itu, semua kita yang berada dalam tekanan negatif nak tukarkan tekanan negatif itu menjadi positif. Saya masak nasi kerana saya mahu anak saya sihat. Saya kemas rumah, saya nak supaya orang dalam rumah jadi selesa melihat rumah saya yang kemas. Ataupun kita kata kita membuat sesuatu kerana pertama untuk gembirakan diri saya, untuk menggembirakan orang di keliling saya. Kalau ini dapat dicapai, bermakna kita dapat lepas diri daripada tekanan negatif. Andai kata kita terperangkap juga, apa nak buat? Okey. Biasanya tekanan menimbulkan kesan negatif bermula dengan tekanan fizikal. Tekanan fizikal maknanya apa? Dia tak sihat, dia tak cergas, dia lesu, ataupun kata sakit kepala, ataupun ada masalah emosi yang kadang-kadang membuat mukanya murung pagi-pagi. Bangun pagi dah tak bersemangat. Ini tanda fizikalnya. Kita kata, kalau ini terjadi, bangun pagi terasa sakit badan, rasa tak seronok, rasa tak gembira, bermakna kena buat sesuatu dari segi fizikalnya. Patut jogging lah, patut cycling, berbasikal lah, ataupun benalah sesuatu. Katalah exercise ke, aerobik ke, dengar muzik yang disukai ke, mendengar air yang jatuh ke misalnya. Sebab kita katakan satu cara untuk membangunkan balik aura gembira kita. Kita harus membina suasana yang dapat mengembirakan. Katalah pengalaman peribadi, saya ada tempat yang boleh jatuh air, dan saya ada juga kaset yang boleh saya mainkan lagu-lagu yang saya gembira, saya minat dan membuat saya gembira. Dan saya juga ada basikal yang tak payah berjalan, itulah kayuh aja. Saya gabungkan ketiga-tiga itu, dalam masa 15 minit kita berdapat semula perasaan-perasaan yang tadinya negatif menjadi positif. Wajah tiba-tiba jadi ceria. Maka wajah ceria, bahasa yang lembut, tanda kita sudah terkeluar dari kelompok tekanan tadi. Kadang kita juga mungkin stres sebab tidak ada kemahiran mengendalikan keluarga. Masak lambat, nak urus anak tak lepas, nak mengemas rumah tak cekap dan sebagainya. Kalau ini terjadi, kita harus merancang. Okay? Kita merancang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan saya, kemahiran saya untuk menguruskan rumah tangga. Jika tidak, kita akan menjadi mangsa kepada tekanan negatif dan tidak gembira. 3. Bertemu kembali kita untuk menyambung sedikit lagi perbincangan tentang mengendalikan tekanan. Kalau tadi kita kata kita mahu mengatasi masalah tidak ceria kepada ceria. Jadi kita kata kita dah dengar muzik, kita dah bercakap benda baik-baik, kita dapat pelukan yang mesra dari suami ke, dari pasangan, dari anak-anak, kita dapat babai anak kita pergi sekolah, pergi bekerja dengan gembira, atau kita dapat meninggalkan keluarga untuk ke tempat kerja dalam keadaan yang tenteram, maka sudah pastinya lah kegembiraan itu akan terus terserlah. Dan kadang-kadang dalam kegembiraan yang awal ini terjejas mungkin disebabkan oleh waktu. Sebab oleh time management kita, pengurusan masa kita, ataupun kita kata ada kerja-kerja mendadak, ada perubahan-perubahan mendadak yang perlu kita lakukan. Ini juga boleh menjejas balik tekanan yang tadinya sudah berkurangan dan datang semula. Oleh itu, untuk mengatasinya, pertama kita belajar mengurus waktu secara hebat. Kita mengurus waktu secara berkualiti. Kalau berinteraksi yang kualiti. Pertama mesra, kedua menuju matlamat. Jangan ada perbualan-perbualan kosong yang tidak mengangkat apa-apa perasaan, tidak mengubah apa-apa mood, kata orang. Maka kalau kita di rumah, kita benalah satu bentuk interaksi dengan kawan-kawan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang gaji. Perbualan-perbualan yang positif supaya kita merasa kita ada kekuatan. Kadang-kadang kita tidak dapat perasaan ini ataupun tidak dapat mengangkat perasaan yang rendah ini kepada positif, andainya kita tidak punya ilmu. Maka satu lagi kekuatan yang boleh kita gunakan untuk meningkatkannya ialah tingkatkan kepakaran mengurus perkara memasak, kepakaran mengemas, kepakaran mengendali diri, nak make up macam mana, nak baju simple macam mana, warna sesuai macam mana. Kadang-kadang warna saja boleh membantu dan membantutkan emosi kita ketika waktu di awal pagi ataupun untuk kita memulakan dan meneruskan pekerjaan. Maka tekanan-tekanan negatif ini boleh dipindah, boleh dibetulkan, boleh dibaiki dengan cara menambah ilmu. Ilmu untuk melihat, membina keterampilan. Bedak yang macam mana sesuai, tudung yang macam mana sesuai, baju warna macam mana sesuai, cara kasut yang macam mana sesuai. Ini semua kemahiran-kemahiran yang perlu kita dapatkan mungkin dari pakar-pakar, dari kawan-kawan yang sudah nampak bergaya misalnya. Ataupun kadang-kadang pewangi, air wangi saja, ataupun kita kata perfume yang kita gunakan juga boleh membantu kita mengangkat tekanan yang rasanya negatif kepada positif.
Maka kadang-kadang perkara kecil saja, tetapi kesan besarnya. Kadang-kadang kawan kita dapat usik kita je sikit, pak kat bau kita je sikit, kita sudah rasa wow, tersentuh. Maka kita kata membina aura gembira, perasaan gembira, outlook yang dapat memberangsang. Ada banyak cara, tetapi yang paling penting kita dapat menguasai diri kita, dapat mengurus waktu kita, dapat menyelesaikan tugasan-tugasan di tempat kerja kita, di rumah dan di pejabat, dan kita menerima apa yang datang sebagai ujian dan cabaran. Kalau timbul masalah, anak sakit, belanja tak cukup, anak tinggal di bas, anak nak periksa, kita pula gas habis kadang-kadang lah. Kita kata orang perempuan paling banyak stres, banyak tekanan. Kenapa? Dia merasa terlalu banyak kerja yang nak dibuat dalam masa yang singkat. Oleh itu, kita nak bina kekuatan. Pertama, tunaikan perintah Tuhan dulu mengikut waktu. Baru jalankan, tunaikan perintah manusia. Kalau kita terlepas perintah Tuhan, kita terlepas dari menyerah seluruh kekuatan dan apa yang ada hari itu pada Tuhan, kita kadang-kadang terperangkap dengan tekanan negatif. Kita merasa masalah-masalah yang datang ini bukan anugerah. Kita tidak menganggap masalah-masalah yang datang atau halangan-halangan yang timbul adalah sebagai bebanan. Orang yang menganggap apa yang dia ada, apa yang dia hadapi, apa yang sampai depan hidung dia sebagai bebanan, dia akan sangat sulit untuk mengatasinya. Oleh itu sekali lagi kita nak pesan bahawa tekanan negatif akan membuat kita hilang kekuatan fizikal, hilang tumpuan mental, hilang kemesraan emosi, dan hilang tenaga untuk meneruskan tugas-tugas dengan baik, berkualiti, berketerampilan, dan mengembirakan. Ada orang boleh buat kerja cakap, tapi mukanya tak pernah senyum pun. Ini juga letih atau melukakan, memilukan, dan kadang-kadang membuat orang lain bermasalah. Terutama katalah yang bekerja di front counter. Perkataan awalnya saja sudah tidak menunjukkan dia gembira. Ada apa? Nak jumpa dengan siapa? Ini saja sudah cukup melukakan. Walaupun tekanan itu nampaknya kecil, tapi kesannya kepada pelanggan yang datang dan bertemu kita pada pagi itu sangat jauh. Kerana kita katakan, kita boleh melukakan hati orang hanya dengan masa 1 minit. Yang kadang-kadang luka itu tidak dapat disembuhkan walaupun bertahun. Oleh itu, tekanan negatif banyak menimbulkan kesan-kesan sampingan yang tidak sihat. Oleh itu, cara mengatasinya, tadi kita kata urus masa. Kedua, belajar berkongsi masalah. Kalau kita sudah urus masa, kita urus kerja. Kerja berkualiti, masa berkualiti. Prime time yang kita ada, kita gunakan apa yang kita guna istilah quality time. Artinya masak berapa minit, mandi berapa minit, bersama anak berapa minit. Artinya walau sesibuk mana kita pun, kita tidak terlepas mana-mana episod penting tadi. Kita sempat tengok TV, kita sempat dengar berita, kita sempat baca surat khabar, kita sempat mengaji baca Quran, kita sempat solat tahajud, kita sempat solat duha misalnya. Kita sempat masak untuk sarapan pagi anak, kita sempat telefon suami, hello, dah minum belum? Kalau ini terjadi bermakna quality time kita cantik. Betul. Tapi kalau kita merasa terdesak, kelang kabut, bermakna quality time kita tak betul. Maka sebab kita kata tadi, tekanan boleh berpunca dari fizikal, boleh berpunca dari suasana, boleh berpunca dari orang lain, dan boleh berpunca daripada gerak hati yang di dalam, ataupun berpunca dari diri kita sendiri. Oleh itu, kalau sekiranya kita terperangkap juga, kita belajar. Berjumpa pakar, jumpa orang-orang yang kita anggap mahir, yang kita anggap berpengalaman, untuk pertama kita berkongsi masalah. Kadang-kadang dengan berkongsi saja bukan belajar cara mengatasi. Berkongsi saja boleh mengurangkan tekanan-tekanan negatif tadi. Boleh mengecilkan tekanan-tekanan negatif tadi dari terus menghantui kita. Maka sebab itu kita kata, belajar untuk berkongsi. Berkongsi dengan rakan yang benar, orang yang pakar, orang yang ada latar belakang yang boleh membantu, yang boleh memberi nasihat, pandangan dan tunjuk ajar. Bukan yang memaksakan idea dia pada kita. Maka kita kata, tekanan negatif yang dialami tidak akan dapat diatasi sekiranya kita tidak sedar bahawa kita terperangkap dalam keadaan tertekan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang kita sedar diri sendiri, kadang tak sengaja, disebabkan kita tidak bersedia menerima apa yang sebenarnya patut kita terima. Kita berhenti sini.
Berjumpa kembali kita untuk perbincangan seterusnya. Andai kata tekanan yang timbul pada diri kita disebabkan oleh persekolahan anak, pengajian anak, ataupun kita kata prestasi-prestasi yang ditampilkan, pergaulan anak di rumah, maka tugas besar kita ialah membina hubungan yang baik dan positif dengan pihak sekolah. Membina hubungan baik dan positif dengan pihak pusat tuition anak-anak kita. Dengan membina hubungan baik dengan kawan-kawan anak kita. Kerana persekolahan anak sebenarnya melibatkan anak berada di luar rumah, melibatkan anak bersama dengan guru-guru, melibatkan anak bersama dengan rakan-rakan mereka. Dan kadang-kala kedai di mana anak kita selalu pergi pun patut kita membina hubungan. Kerana kita katakan masalah anak yang mundur, yang malas belajar ke, ataupun yang tak berapa seronok belajar, anak yang tidak bermotivasi misalnya, kita kadang-kadang boleh tenggelam punca disebabkan itu. Maka bila kita tenggelam punca tanpa bantuan, kita akan marah-marah, kita akan mencari kesalahan anak, kita akan menuduh anak kita yang bukan malas lah, tak pandai lah, tak tahulah, ataupun kita akan menyalahkan orang lain, ni sekolah ke, cikgu ke, murid ke, anak saya sebenarnya tak jahat tapi dah kawan dengan anak orang ni dia jadi jahat dan sebagainya. Semua angkara-angkara ini menunjukkan bahawa si ibu ataupun penjaga anak tadi sudah dicengkam oleh tekanan-tekanan negatif. Maka untuk mengatasinya, pertama cuba hubungi guru-guru yang mengajar anak kita. Menghubungi guru-guru dan berkomunikasi dengan mereka secara positif. Bukan datang nak serang guru, bukan datang nak ceritakan buruk guru, bukan datang nak cari kesalahan sekolah, tapi datang untuk berkongsi, mendapatkan laporan-laporan terperinci berhubung dengan perkembangan-perkembangan anak kita. Hari ini sudah dibina satu persepsi. Kalau ibu bapa datang ke sekolah, mereka sudah dilabel sebagai nak mencari salah guru, nak memenangkan anak mereka, nak menyalahkan sistem. Ada yang kata nak menyaman sekolah lah, nak kata sekolah tak pandai lah, nak menghina sekolah lah, dan sebagainya. Kalau kita orang yang tidak di bawah tekanan negatif, kita akan mampu membina hubungan yang baik. Okey. Yang kedua, kita juga harus ucapkan terima kasih sekali-sekala dengan cikgu anak kita. Kerana ibu bapa, guru yang kenal ibu bapa anak-anak muridnya akan membantu anak muridnya lebih banyak. Maka anak ini akan cepat terbantu sekiranya kita kenal. Cikgu kenal kita, kita kenal cikgu. Kemudian kalau katakan hargai laporan-laporan. Sama ada laporan itu dari anak ataupun laporan itu dari guru. Kadang-kadang kita kata cikgu kata anaknya begini, anak kita begini-begini. Kita tanya pula pihak anak je lapor begini-begini. Tidak take side. Jangan kata olehkan dia anak kita, maka anak saya betul. Ataupun kita kata, mak tak percaya dengan anak mak, mak percaya laporan cikgu betul. Kalau ini terjadi, ini juga menimbulkan tekanan. Kadang-kadang bertukar bas sekolah saja pun tekanan. Kalau anak lambat balik pun tekanan. Anak lama sangat dalam bas pun tekanan. Anak tertinggal di bas pun tekanan. Maknanya kita kata, tekanan boleh mencengkam kita pada mana-mana episod. Daripada anak nak bangun pagi, susah nak bangun pagi juga, itu pun boleh menimbulkan tekanan. Oleh itu latih diri untuk lembut, latih diri untuk bertolak ansur, latih diri untuk boleh sabar. Kadang-kadang nak bagi anak sarapan pagi saja pun dah stres dah, dah tekanan dah. Maknanya kita kata anak tak makan kita susah hati, anak makan pun susah hati. Jangan banyak sangat, nanti mengantuk. Jangan tak makan, nanti lapar. Akhirnya anak juga keliru. Kadang-kadang kita kata anak balik lambat pun kita ada tekanan juga. Anak kita berkawan dengan siapa pun menimbulkan tekanan juga. Maka oleh kerana terlalu banyak sumber-sumber yang boleh memerangkap kita, termasuk dalam keadaan yang tertekan, tidak gembira, tidak tenteram dan merasa tidak selamat, ini akan membuat akan membuat kita pertama kelang kabut, kedua hilang punca, ketiga kita tidak dapat meramal apa sebenarnya yang kita cari. Kita tak dapat menentukan matlamat apa sebenarnya yang kita mahu dari anak kita. Dan yang paling sulitnya nanti, kita tak mampu untuk mendorong anak untuk jadi lebih positif, untuk menjadi lebih berani, untuk menjadi boleh membaiki kesilapannya sendiri. Oleh itu, ibu bapa yang berada dalam sentiasa dalam keadaan tekanan negatif,
Kalau tekanan positif bagus. Artinya okey bagus anak ayah begini. Artinya interaksinya akan menunjukkan dia sangat supportive, sangat membantu. Walaupun anaknya katalah kalau masuk sokan dan kalah, syukur anak mak dah masuk ambil bahagian. Bukan kata apalah ambil tapi sokan tapi kalah. Memang awak ni kaki bangku. Jangan. Artinya kita kata ibu bapa yang tidak berada di tekanan negatif akan sentiasa melihat kebaikan, potensi, bercakap lembut dan santun dengan anak-anaknya. Oleh itu kita katakan bertindaklah, belajarlah mengikut ataupun kita kata membina nasihat ataupun memberi pandangan-pandangan ataupun menyelesaikan masalah berpandukan kepada keadaan sekolah, keadaan anak, siapa yang dikawal oleh anak, apa suasana yang terbina daripada anak. Kerana kadang-kadang kita katakan kita nak membantu anak, tapi anak merasa kita mendera anak. Kita cungkil anak, kita kerah anak, kita pasak anak, kita ugut anak, kita bagi amaran pada anak. Ini adalah tekanan-tekanan yang kita bina sendiri. Ini yang katakan kita menyusah diri sendiri. Anak lambat balik pun kita susah. Patutnya tak payah susah sebab kita tahu anak kita selamat. Kedua, kalau kita kata anak nak periksa, kita lagi susah. Sedangkan anak sebenarnya sangat susah. Walaupun yang nak periksa itu bukan kita, tapi kita yang menimbulkan kebimbangan, ketakutan yang lebih meninggi pada anak-anak. Sampai amarat, jangan tengok TV, jangan pergi sana, jangan pergi sini kerana nak periksa. Akhirnya peperiksaan digambarkan oleh anak sebagai satu penderitaan yang paling panjang. Satu perkara yang sangat menyulitkan dan menimbulkan masalah. Oleh itu sekali lagi kita nak ambil kira, belajarlah. Belajarlah membina diri. Kalau kita ibu bapa, belajar membina diri jadi ibu bapa yang positif, ibu bapa yang mudah membantu anak secara gembira, ibu bapa yang tidak menyalahkan anak, andainya anaknya terlibat dengan apa-apa. Ataupun kita kata anaknya terlibat dalam melakukan kesalahan, melanggar peraturan sekolah, atau anak terlibat dengan kes merokok, atau anak terlibat dalam kes-kes ponting sekolah dan sebagainya. Kerana anak-anak tidak akan melakukan apa-apa perkara andai kata mereka berada dalam emosi yang stabil. Anak juga ada tekanan. Sebab itu ibu bapa jangan tambah tekanan-tekanan yang tidak penting atau tekanan tidak wajar kepada anak-anak, kerana anak-anak sudah punya tekanan yang tersendiri sebagai seorang pelajar, sebagai seorang insan, sebagai seorang rakan, sebagai seorang yang diberi amanah untuk merealisasikan semangat cita-cita ibu dan ayah. Oleh itu, belajar, bantu diri, bina orang-orang sekeliling kita jadi gembira. Gembiralah, dunia akan gembira dengan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.